Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai gulam, bila agaknya akan bersih hatimu dan akan bersih batinmu, engkau masih musyrik dengan manusia, bagaimana engkau hendak berjaya? Padahal setiap malam engkau masih perlu ke si fulan mengadukan halmu kepadanya dan memintanya untuk memohonkan buatmu. Bagaimana hatimu akan menjadi bersih sedang dia kosong dari tauhid? Tiada padanya walau sebesar debu daripada keimanan. Tauhid itu adalah cahaya dan syirik dengan manusia itu adalah gelap. Begitu pula bagaimana engkau akan berjaya sedang hatimu kosong dari takwa. Tiada sebesar zarah pun daripadanya. Kalau begitu, engkau ini terhijab daripada Allah Ta'ala disebabkan ingatanmu kepada manusia, terhijab oleh sebab musabab daripada Tuhan yang menyebabkan, terhijab dengan tawakal kepada manusia dan sangat meletakkan kepercayaan kepada manusia. Engkau hanya tahu berdakwa dakwaan sahaja tanpa ada bukti. Tidak boleh dipakai dakwaan tanpa ada bukti. Dan bahawa perkara ini hanya boleh dipegang ialah dengan dua sebab sahaja. Pertama, mestilah ada mujahadah dan menahan nafsu serta memikul apa yang berat dan susah. Itulah yang biasanya dihadapi oleh kebanyakan para salihin. Yang kedua, kurni halus tanpa ada susah payah lagi, dan ini adalah jarang-jarang sekali dan hanya buat segelintir manusia sahaja. Allah Ta'ala telah mengurniakan seseorang dengan makrifatnya. Dia telah merampasnya dari tangan kaum keluarganya dan pekerjaannya, di mana padanya dia tunjukkan kekuasaannya. Dia telah mengambilnya dari tepi jalan, lalu diingatkannya, lalu ditingkatkannya ke rumah ibadatnya dengan dikeluarkan manusia dari dalam hatinya dan dibukakan baginya pintu pendekatan kepadanya. Diambilnya dari tidak punya apa-apa, lalu dicukupkannya dengan apa sahaja kehendaknya. Diberikan kefahaman, hikmah, kebijaksanaan dan kemuliaan, yakni akhlak yang mulia, sehingga siapa yang melihatnya akan mengikut jalannya. Apa yang didengar daripadanya akan dibuatnya, dan dia tidak beramal kecuali apa yang boleh mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Diperintahkan agar diberikan hidayah, inayah dan kecukupan, dan semua orang datang tidak putus-putus kepadanya, lalu dia menjadi sebagaimana dikatakan Allah Ta'ala pada hak Nabi Yusuf AS. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Begitulah jadinya agar kami akan menjauhkan daripadanya segala keburukan dan kejahatan, kerana sesungguhnya dia itu adalah tergolong dari hamba-hamba kami yang tulus ikhlas. Surah Yusuf ayat 24. Yakni dia telah mengelakkan daripada segala keburukan, yakni Allah melindunginya daripada segala keburukan dan kejahatan.
dan diberikannya taufik untuk berkhidmat kepadanya. Orang yang mencintai Allah dan yang arif dengan Allah akan menasihati manusia dengan pelbagai cara. Ada kalanya dia menasihati dengan kata-kata, dan di kala yang lain dengan tindakan, dan kadang-kadang dengan semangatnya. Dia menasihati mereka dengan mereka tidak sedar, dan kadang-kadang mereka sedar. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau sebelum ini Syekh Abdul Qadir menyebut betapa penting untuk kita menundukkan hawa nafsu kita, mengalahkan hawa nafsu kita dengan segala persiapan keimanan yang berupa tauhid, taufik, mujahadah, taqwa dan yaqin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh makhluk itu tunduk pada keimanan kita dan menjadikan kita asbab kepada hidayah manusia. Maka kali ini Syekh Abdul Qadir menekankan tentang rahsia kemuliaan seorang manusia dan kekuatan sebenar manusia yang berada pada hatinya. Bila kita bercakap tentang bagaimana menundukkan nafsu, mengalahkan hawa nafsu, bagaimana memutuskan hubungan dengan manusia dengan maksud ingatan pada manusia dan pergantungan, semuanya ini berpunca daripada hati. Itulah kebaikan seseorang dan nilai seseorang. Kalau sekiranya kita menilai perut sebagai punca kepada segala penyakit, iaitu penyakit zahir, dan juga perut punca ataupun menjadi kayu ukur kepada kesihatan kita. Jadi kalau seorang yang perutnya baik, penghadamannya bagus, sihatlah orangnya. Kalau itu setiap kali kita bercakap tentang sihat, kita refer pada makanan, kita refer pada ubatan, yang kesemuanya itu berkumpul di perut. Dan setiap kali kita menyebut tentang penyakit dan fizikal kita, ia juga merujuk pada makanan yang masuk dalam perut. Sebab saya makan tu, saya makan ni, saya pun sakit ni. Sebab saya buat tu, buat ni, saya pun sakit ni. Kalau sekiranya perut itu menjadi indikasi sihat ataupun sakit manusia, baik atau buruk manusia secara fizikal, demikian hati. Hati menjadi indikator kepada baik atau buruknya manusia. Namun indikator ini jauh lebih tinggi kerana ia berkait baik atau buruknya kita di sisi Allah, sebagaimana baik dan buruk kita di sisi manusia. Adapun perut, ia cuma berkait dengan diri kita, baik atau buruk diri kita, sihat atau sakit diri kita. Dia tak berkait dengan orang lain. Tak berkait kalau seorang tu sakit, dia sakit lah. Kalau dia mati, dia mati. Tapi bila kita menyentuh tentang hati, seorang bila baik, ke seluruh manusia menumpang kebaikannya. Bak hatinya bagaikan teduhan yang boleh berteduh semua manusia. Tapi kalau hatinya jahat, maka dia seperti virus yang menyerang orang lain, yang mendatangi orang lain tanpa mengira siapa dia, kecil atau besar, bila hatinya jahat. Kerana itu Nabi SAW menyebut, ala inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasada jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah dalam diri manusia itu ada segumpal darah, ada segumpal daging, mudghah. Bila ianya elok, maka elok seluruh jasadnya. Bila mana ia rosak, maka rosak seluruh jasadnya. Ketahuilah ia adalah hati. Bagaimana Syekh Abdul Qadir tekankan di sini, kita nak bersihkan hati kita, dan kita sentiasa muhasabah dan berfikir bila agaknya hati kita benar-benar bersih. Bila hati kita benar-benar sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, yang disebut dalam Al-Quran, illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang yang mendatangi Allah dengan hati yang sejahtera, hati yang sihat, hati yang selamat. Para ulama membahagikan hati itu pada 4 jenis. Ada 4 jenis hati manusia. Yang pertama disebut al-qalbul mayyit, hati yang mati. Mati dah hati ini. Ini hati orang kafir dan orang munafik. Dia tidak pernah memandang Allah walau sedikit.
Dia cuma memandang segala dunia dan isinya, memandang syahwat dan keladatannya, tidak mengambil kira pahala dan dosanya, syurga dan nerakanya, hisab dan kembalinya kepada Allah. Ini hati yang benar-benar mati. Hati yang mati yang tiada langsung hubungan dengan Allah. Tidak ada langsung. Hubungannya cuma dengan dunia. 100%. Yang kedua, yang disebut sebagai al-qalbul marid, hati yang sakit. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit. Sakit dek kerana mereka ini terlalu terikat dengan keindahan dunia. Orang ni dia okey, artinya ada agama lah sikit-sikit, tapi terlalu terikat dengan dunia. Kalau janji Allah dengan janji manusia lebih dipercaya, walau ditipu banyak kali, kerana dia berpenyakit. Kalau masa dengan Allah, masa dengan manusia dia utama, walau ia tidak menggembirakannya, tidak menyenangkannya. Kalau sekiranya hak manusia dengan hak Allah, hak manusia yang diberikan, yang dipertahankan, walau ia tidak memberi faedah kepadanya, maka demikian hati yang berpenyakit. Syahwat menguasainya. Ya, hati ini hati orang amat lemah imannya. Lemah sangat iman. Ini cuma diharapkan ungkapan syahadah yang masih ada, tapi dia berpenyakit. Dia tidak mahu kalau dikatakan bukan Islam. Saya Islam. Dia akan memarahinya kalau kita kata awak ni bukan Islam ni, awak ni macam orang kafir ni. Dia akan marahi, saya orang Islam, tapi perbuatannya tidak mencerminkan. Dia seorang berpenyakit. Seumpama seorang kata dia hidup, dia sihat, tapi dia tak boleh bangun, dia tak boleh angkat barang. Awak ni sihat ke sakit sebenarnya? Dia menafikannya. Dia masih berbangga dengan keislamannya, tapi tiada amalan yang boleh menunjukkan dia Islam. Semayang tidak, puasa tidak, tapi Islam. Kalau raya dia nombor 1. Orang lain puasa raya baju 2 helai je, dia ni tak puasa baju 10 helai nak raya. Dia bangga dengan raya. Dia bangga dengan apa yang berkait dengan agama, perkara-perkara yang mengembirakan. Tapi dia tidak meletakkan hubungan yang kuat dengan agama. Longgar. Dia kalau kita sebut secara contoh mudah, dia macam anak tiri je. Artinya dia tetap nak menisbahkan dirinya kepada ayahnya, walau dia bukan anak ayah dia. Seolah begitu, dia cuba nak menasabkan dirinya pada Islam, nak nasab dengan nisbah yang sebenar, tapi tiada yang menunjukkan bahawa dia begitu. Pakaian dia tak tunjuk, bahkan dia bangga pula dengan pakaian-pakaian menjolok mata dan tidak menutup aurat. Perangainya juga tidak begitu. Bila kita tegur, maka dia cuba lari daripada teguran kita. Ka'annahum humurun mustanfirah farat min qaswarah. Umpama dia macam kaldai-kaldai yang ketakutan lari daripada singa yang cuba menerkam. Maknanya kita duk ceramah ni, dia punya takut dia macam kaldai takut pada singa, lari, tak menentu arah. Kita nak nasihat ni, jangan-jangan nanti nak kata kat saya tu, saya tak nak dengar kuliah, nanti kata kat saya, nanti ni mesti nak kutuk saya lah ni. Maka dia cuba lari, dan dia memusuhi orang-orang yang cuba nasihat. Bila orang nasihat dia kata ni orang kutuk saya, ni orang buli saya, ni orang ni memang tak ada masa melainkan duk sibuk khas saya. Tapi dia terlalu takut dengan orang menasihati dia. Pada seorang bila dinasihati, berarti dia seorang yang hendak diangkat oleh Allah darjatnya. Tapi mereka sebagaimana Allah gambarkan, ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswarah. Macam kaldai-kaldai yang bodoh itu, yang bertempiran lari daripada singa yang hendak menerkamnya. Maksudnya dia ni macam kaldai bodoh, tak boleh nak ajar. Dia lari daripada kebaikan tu macam lari dari singa, walau itu bukan singa. Ni nasihat-nasihat ni, teguran-teguran ini, suatu benda yang memang beri kebaikan. Aneh dia nak orang tegur dia dalam bab bisnes. Kalau saya tak reti bisnes, tegurlah saya. Pergi coaching, orang kata bodoh pun dia boleh terima sebab nak maju bisnes. Dia boleh terima kalau ditegur dalam bab sukan.
Bak sukan main bola ke, main netball ke, apa benda lah sukan. Coach dia marah dia, maki dia, sepak dia, dia boleh sabar duduk situ. Yang penting dia menjadi pemain negara, pemain negeri. Yang penting dia mewakili. Coach dia marah, coach ni mulut dia kan baik sangat, maksudnya tak adalah dengan perkataan baik, sebab dia coach. Memang ayat-ayatnya ayat yang kasar. Kenapa? Ni nak bentuk, nak latih. Tapi dia boleh sabar, dia okey. Tapi seorang yang cuba bentuk agama dia mula bertemperan lagi, mula menjerit kepanasan, mula menganggap ini suara yang ganas, ingin menghancurkan kebebasannya, mula menganggap ini suara yang bersifat racun yang ingin mematikannya. Walau ini ialah suara hikmah yang ingin membangunkan dia, menghidupkan kembali hati. Tetapi ini orang hati sakit. Orang hati sakit ni, kita bagi makan ubat boleh tak nak. Dia sakit tapi tak nak dengar kata-kata doktor ni. Yang ketiga, disebut sebagai al-qalbu ghairu thabit, hati yang tak tetap. Al-qalbu mutaqallib. Orang ni tuan-tuan sekalian, kita lah mungkin buat baik suka, buat jahat pun suka. Buat baik dia suka kan, nampak ke masjid, nampak ke surau, okey, kuliah dengar, ceramah dengar, konsert pun pergi juga, beli tiket konsert. Tapi kalau buat agama, buat konsert. Sebagaimana dia seronok buat agama, dia juga seronok buat maksiat. Seronok dia gaji, pergi umrah, nangis depan Kaabah, seronok lah tu. Tapi dia juga yang bertempik depan konsert tu, jerit depan konsert. Dia seronok buat baik, dia juga seronok buat jahat. Ini hati yang tak tetap nama dia. Tak tetap. Dia macam kucing. Waktu kita bagi makan, dia okey, seronok, baik. Tapi orang lain bagi makan, dia pergi makan juga. Dan nama kucing dia tak setia. Oh, namanya kucing. Siapa pun bagi makan, dia ya belaka. Digesek belaka badan dia kurang. Mana katanya orang yang hati tak tetap. Kalau kita tengok dia buat baik, ya Allah, bagus, istiqamah, nampak. Semayang rajin, dengar ceramah rajin, dengar ceramah. Tak ada masalah bagi dia mendengar ceramah. Boleh duduk depan, boleh soal jawab, boleh duduk satu kursi dengan ustaz untuk soal jawab, boleh. Tapi kalau konsert, dia pun depan juga. Dia pun depan. Kalau bab-bab maksiat, dia depan juga. Kita tak tahu dia ni sah ke belum. Orang ni sah ke belum. Sebab dalam tempat yang baik, dia mengambil tempat yang utama. Di tempat yang teruk, dia pun juga mengambil tempat utama. Dia siapa? Ini orang yang tidak tetap. Dia panggil al-qalbu mutaqallib, ataupun al-qalbu ghairu thabiti, hati tak tetap. Kadang gini, kadang gini, kadang gini. Maka ini juga hati yang amat bahaya. Sebab itu doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam agamamu dan ketaatan. Kita nak tetap taat tanpa maksiat. Kita tak nak jadi sekali keruh, sekali jernih. Kita nak jadi air yang jernih, yang terus mengalir, beri manfaat. Sekali jernih, datang pula gangguan, jadi keruh. Tapi dia tetap mengalir, keruh atau jernih. Tapi dia tidak mempunyai nilai yang tetap. Dan yang keempat, ini yang kita nak bicarakan pada pagi ini, al-qalbus salim, hati yang selamat. Hati yang benar-benar hati orang beriman. Hati yang benar-benar bersih. Hati tersimpan padanya rahsia. Hati yang tersimpan padanya keikhlasan yang tinggi. Hati yang tersimpan padanya akhlak yang mulia. Hati yang darinya pergi ke hati manusia. Dia orang hati bersih ni, kalau dia bercakap dari hati ke hati, al-qalbu ilal qalbi. Orang yang hati berpenyakit, dia bercakap dari lidah hingga ke telinga. Maknanya kalau bercakap cuma singgah kat telinga, tak lebih pada itu. La yujawizu an zalika, tak boleh melampaui, tak boleh lebih pada telinga. Duk masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, macam mencur air atas daun keladi. Tapi hati orang bersih, dia bercakap dari hatinya, turun ke hati orang. Seolah-olah waktu dia bercakap, maka hatinya mendengar. Hati orang mendengar, bukan telinga orang tu dengar.
Maka dia rasakan dia ni bercakap dengan hati. Saya dapat rasa dia bercakap dengan hati. Sebab apa? Sebab sampai ke hati saya. Sebab saya nampak dia tak bercakap dengan telinga saya, tapi dengan hati. Baik, bagaimana kita nak beza seorang bercakap dengan telinga dengan hati? Tetapi seorang bercakap dengan hati menjadikan kita tergerak untuk berubah. Kita tahu itu bercakap dengan hati. Seorang yang bercakap dengan telinga hanya menjadikan kita cuma dengar, hafal, tahu, tapi tidak memulihkan diri kita untuk berubah. Seorang bila bercakap dengan hati menjadikan seorang yang dengar berfikir, kemudian bermuhasabah, kemudian berniat untuk berubah, kemudian memang berubah. Kalau orang tu bercakap dengan hati, apa yang kita dengar kita macam terfikir, betul juga. Di situ kita telah menundukkan sekali ego dan syahwat. Bila kita mula berfikir, kita sedang menundukkan ego dan syahwat. Kita menundukkan kealiman kita, yang kita rasa kita dah pandai dah. Bila datang seorang bercakap, kita fikir pada silap aku ni, salah aku ni, tak betul punya aku buat ni. Dia memperbetulkan balik. Kita berfikir. Lepas tu kita bermuhasabah. Lepas tu kita mula berniat untuk jadi baik, kemudian kita berubah. Ini 4 tanda seorang kalau dia bercakap dengan hati. Jadi kalau kita dengar, kita terfikir, dan kita bermuhasabah, dan kita mula menanamkan niat-niat yang baik. Saya nak berubah, saya nak jadi baik, saya nak itu, saya nak ini. Mula niat-niat baik datang. Ini panggil ilhamat, ilham yang banyak. Taufik datang. Dan last sekali lah, memang kita berubah pun. Saya duk ingat Tok Guru saya cakap, sebab tu saya hari ni jadi macam ni. Ini Tok Guru dia ceramah, cerita, awak ni tak pakai tudung, tak takut ke kepanasan api neraka, kepanasan dunia semua seketika. Tudung tu mulakan awak. Dia dengar, dia pun terfikir, ya juga, betul juga. Sampai bila aku nak tak pakai tudung ni, sekadar beri alasan panas kepala, sedangkan panas api neraka lebih dahsyat. Sedangkan tudung ini menjaga maruahku, menjaga agamaku, mempertingkatkan lagi kemuliaan aku sebagai seorang muslimah, sebagai seorang isteri, sebagai seorang perempuan. Akhirnya dia pun buat. Maka dia mendengar bicara ke hati sampai dia boleh berubah. Ini 4 jenis hati. Kita nilai hati kita. Sama ada hati mati, hati berpenyakit, hati tidak tetap, dan hati yang bersifat sejahtera. Lihat hati kita. Kalau saya kata, Ustaz, saya ingat saya hati nombor 3 tu, Ustaz. Baik pun saya suka, jahat pun saya suka. Saya suka tolong orang, sama pukul orang pun saya suka juga. Saya suka bantu orang, tapi tipu orang pun suka juga. Maka kalau begitu hati kita tak tetap. Kita perlu cari penetap dia, penguat dia. Kalau jenis hati penyakit pula, yang saya katakan dia bangga dengan Islam, bangga, sungguh bangga, tapi tak buat benda Islam. Dia seronok dengan semua benda dalam Islam, tapi dia tak buat. Dia tak ada pun tunjuk bahawa dia sebenar-benarnya orang Islam. Maka orang ni berpenyakit, hati ada sakit, kena pulihkan. Ada pun hati mati, ini perlu dihidupkan. Yang disebut oleh Allah Ta'ala, kalangan mereka ada fa'ahyainahu, kami hidupkan balik. Bila mana dia mendapat hidayah. Kata Syekh Abdul Qadir, wahai ulam, bila agaknya? Ini tanya kita, bila agaknya? Waktunya. Akan bersih hatimu, akan bersih batinmu. Bila hati bersih, batin pun bersih. Baik, kita dah sebut bila istilah hati dan istilah batin, atau disebut sebagai rahsia, sarir, disebut asrar ataupun sir. Hati benda yang biasa kita lihat, tempat di mana datang keikhlasan, datang ketakwaan, datang niat-niat yang baik. Maka ini kita sebut hati. Kita berfikir dalaman kita yang berkait mendekatkan diri pada Allah. Manakala bila kita sebut sarir ataupun asir, rahsia, artinya Allah letakkan pada batin kita segala rahsia. Maka datang rasa takut dan takwa pada Allah. Jadi bila seorang hati sudah ikhlas, maka Allah datangkan kepadanya perkara yang perlu diterjemahkan ikhlasnya melalui batinnya. Ikhlas itu diterjemahkan dengan betul. Dia bukan sekadar hatinya ikhlas, tapi dia tak tahu nak terjemahkan bagaimana. Dia tahu menterjemahkannya, kerana batinnya tempat dia mendapat segala ilham Allah.
segala petunjuk, segala laduni, yang ilmu laduni. Dia dapat di situ. Sehingga dia mengetahui rahsia. Dia melihat kekuasaan Allah lebih daripada orang lain melihatnya. Kata Syekh Abdul Qadir, sebabnya yang aku duk kata macam gitu, engkau masih musyrik dengan manusia. Apa maksud musyrik dengan manusia? Engkau masih menyekutukan Allah dengan manusia, bergantung kepada manusia, duk mengadu pada manusia, semuanya kamu bergantung atau bertaut dengan manusia. Ini musyrik. Artinya kamu ada sifat mensyirikkan Allah dengan manusia ini. Sebab itu dalam ingatan Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, satu hadis yang jelas. Bila Rasulullah SAW berkata kepada Abdullah bin Abbas, dia kata, ya gulam, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidillaha tujahka, wa alam anna al-ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka bi syai'in illa ma qad katabahu Allahu laka. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillah tajidillaha tujahaka, wa iza sa'alta fas'alillah, wa iza ista'anta fasta'in billah, wa alam anna ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in katabahu Allahu laka, wa la in istama'u ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alayka, rufi'al qalam wa jaffatis suhuf, rawahu Tirmidzi. Maksudnya, hei budak kesayanganku, hei anak sayang, jaga Allah, Allah jaga kamu. Jaga Allah, Allah sentiasa berada di hadapan kamu. Bila kamu meminta, minta dengan Allah. Kalau minta tolong, minta tolong dengan Allah. Ketahuilah, umat ini kalau berhimpun untuk membantu dan beri manfaat kepada kamu, tak boleh beri manfaat dan membantu kamu melainkan sesuatu yang Allah dah tetapkan untuk kamu. Kalau mereka berhimpun untuk memudaratkan kamu, mereka tidak dapat memudaratkan kamu melainkan sesuatu yang telah Allah tetapkan atas kamu. Telah terangkat qalam, telah kering tinta dan dakwatnya. Maksudnya telah muktamad takdirnya. Lihat Rasulullah ajar kepada Abdullah bin Abbas yang ketika itu berusia 12 tahun. Dengan sabda baginda SAW, wa iza sa'alta fas'alillah, wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta, minta dengan Allah. Jangan minta dengan orang. Padahal ni budak. Rasulullah boleh kata, kalau nak minta apa, minta dengan ayah, atau minta dengan pak saudara kau, ataupun minta dengan aku. Tapi Nabi kata minta dengan Allah. Kalau nak minta apa-apa, minta dengan Allah. Bila nak minta pertolongan, perlindungan, dengan Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Ini akidah untuk membuang kesyirikan. Syirik pada Allah dengan manusia, dengan hubungan manusia. Ya, tidak salah kita minta bantuan orang, tolong orang, tapi hati kita dengan Allah. Macam mana Ustaz nak bezakan? Perbezaan tu kita boleh nampak dengan jelas. Kalau kita minta tolong dengan orang dengan maksud orang tu sungguh, dia tak tolong, kita putus asa. Dia tak tolong, kita kecewa. Dan dia yang kita minta tolong, dia boleh hina agama kita, boleh mainkan agama kita sebagaimana bola di kaki kanak-kanak. Lalu kita biarkannya, berarti kita bergantung pada manusia. Tapi kalau seorang tu minta dengan manusia tapi gantung dengan Allah, kalau orang ni tak tolong, dia tak pernah putus asa. Dia tahu Allah akan tetapkan pertolongan dengan cara yang lain. Dan orang ni tak boleh mainkan agama dia. Orang ni tak boleh beli agama dia, tak boleh ugut agama dia. Dia dengan cepat tahu menyelamatkan agama. Kalau orang ni kata boleh nak, tapi awak kena buat macam tu, macam ni, yang semua menyalahi agamanya, dia tanpa berfikir dua kali, tolak, saya tak nak. Tak ada fikir dua kali. Dengan saya fikir dua kali, tak, saya tak akan fikir dua kali. Kalau awak kerana nak tolong saya bagi syarat untuk saya gadaikan agama, saya tak akan. Kalau awak nak tolong, awak tolong. Kalau awak tak nak tolong, maka saya tak ada masalah. Orang ni yang benar-benar ada akidah tu. Ini yang Nabi SAW ajar. Sebab Rasulullah tak perlu beritahu minta tolong, tak tolong orang. Itu fitrah, orang akan minta tolong dengan orang. Sebab kita hidup bersama manusia. Tapi hati kita biar dengan Allah, minta tolong dengan Allah. Hati kita biar bergantung dengan Allah. Ya, saya tahu doktor boleh tolong saya ubat tu, ubat ni. Dan saya sakit, saya pun pergi klinik, pergi hospital. Tapi hati saya dengan Allah. Hati saya dengan Allah. Abdullah bin Abbas bila jumpa doktor, doktor kata, awak punya sakit ni dah tak boleh sujud lagi. Kalau awak sujud ni bahaya untuk otak awak. Darah awak naik,
Dia kata, kalau ini awak cadangkan, saya tak akan dengar cakap awak. Sebab dengan ini saya hidup. Saya hidup ni nak sujud dengan Allah. Awak duk ajar saya jangan sujud sebab takut penyakit bertambah. Saya rela mati sujud. Daripada hidup melanggar perintah Allah. Yang Ibn Abbas dia pernah sakit. Dia jumpa seorang doktor. Doktor tu nasihat dia jangan sujud. Dia bahaya kesihatan dia. Tak boleh sujud lah. Tak boleh sembahyang. Dia kata, kalau ini dia punya nasihat, saya tak akan dengar. Sebab saya hidup untuk mati dan kadang sujud. Tiba saya dah ada peluang, tiba orang kata tak boleh. Tadi sini, bagaimana akidah orang Islam jelas. Sebab tu kita lah kalau sakit, kemudian ada ubat. Ubat tadi tak suci. Kita tak ambil dengan seronok, melainkan dengan darurat. Kita tahu dalam fiqh Islam, kalau sekiranya tidak ada ubat-ubat yang patuh syariat, maka harus pada ubat-ubat yang kita katakan bercampur dengan benda yang najis atau sebagainya, kalau dia atas nama ubat. Dan kalau tidak ada ubat suci yang lain, tak ada ubat-ubat bagus, tak ada, ni je ada. Khususnya sekarang ini farmasi dikuasai oleh orang kafir. Tetapi bila farmasi dikuasai oleh orang kafir, ilmu farmasi atau saidalah atau saidaliyah, menyebabkan kajian mereka hanya pada benda-benda yang haram untuk dibuat ubat. Mereka kaji babi, macam mana penggunaan babi dalam rawatan, dalam kosmetik. Sebab yang menjadi kilang-kilang mereka. Sebab itu ramai para ulama menyatakan antara tanggungjawab umat Islam ialah mengambil alih perkara tersebut, mengeluarkan produk. Bukan menjual lagi produk. Mengeluarkan produk itu yang menjadikan hal haram menjadi pertimbangan. Tapi kita tak kuasai benda itu. Kita tak mengeluarkan ubat dengan jumlah yang besar. Kita tak nafikan ada farmasi Muslim. Maksud saya orang yang keluarkan ubat Islam. Ada. Tapi masih belum memenuhi sepenuhnya. Hanya segelintir. Yang lain-lain dikuasai oleh orang kafir. Tapi lihat orang yang hatinya bergantung dengan Allah, waktu dia mengambil ubat-ubat yang bercampur dengan benda yang tidak suci, dia mengambil dengan terpaksa. Dia rasa terpaksa. Bukan dia nak. Kalau dia boleh lari, dia lari. Tapi kalau itu undang-undangnya, dia aku secara darurat. Kenapa? Kerana dia ada akidah dengan Tuhan. Tapi orang lain mungkin mengambilnya dengan syahwat. Bukan mengambil dengan keyakinan, sebab ubat ni lah saya baik. Tidak, tak baik saya. Lupanya pada Allah. Ini dia pergantungan dengan Allah. Kata Syekh Abdul Qadir, bagaimana hendak berjaya? Setiap malam masih mengadu pada orang, meminta dengan orang. Baik, kita diajar malam bangun mengadu pada Allah. Belajar dalam hidup ini senantiasa mengadu pada Allah. Sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besarnya. Kita kalau ada orang kita rapat, orang kita sayang, kita cerita semua. Bisu keluar kat punggung pun cerita. Walau dalam kain cerita. Ini tak ada duduk ni, ada bisu kat punggung. Cerita ke orang. Orang tak ada sembuh pun. Dia cuma dengar. Kita suka orang dengar cerita kita walau mengaibkan. Kita suka dengar pengaduan, suka mengadu kita pada orang walau dia tak boleh selesai. Kita kena ubah. Mengadu pada Allah. Jadi semalam bila kita tanya, semayang kita lama mana? Mengaji kita lama mana? Dan baca doa kita pula lama mana? Doa. Khususnya bila bersendirian. Doa berjemaah ni kena raih lah. Doa seorang-seorang. Apakah benar-benar kita minta dengan Allah? Atau kita cuma melakukan satu ritual, bukan satu peribadatan? Ritual ni maknanya ikut skrip je dah. Kita minta sungguh-sungguh. Udu Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Doa dengan penuh yakin bahawa Allah akan menerimanya. Seorang ulama salaf berkata, aku dalam doa aku minta semua, hatta garam yang aku gunakan untuk aku masak. Aku minta garam dengan Tuhan. Itu maksud simbolik kata-kata minta garam dengan Allah. Arti sekecil-kecil perkara aku mengadu ke Allah. Mengadu ke Allah. Kita tengok dalam hidup kita yang menjadikan kita hina dan bertambah hina. Sekecil-kecil perkara mengadu ke orang. Kita ni kalau kata Allah Ustaz saya tak ada orang tempat mengadu, kita dah jadi lemah. Carilah siapa-siapa pun boleh kita mengadu. Lihat bagaimana hati kita rosak. Kalau kita jumpa orang kata Allah saya tak ada tempat nak mengadu. Bukan kamu tak ada tempat mengadu, kamu terhijab untuk melihat tempat mengadu yang paling agung, Allah. Kalau kamu tahu Allah, kamu tidak melihat manusia tempat mengadu. Ada orang Ustaz saya, kakak dah tak ada, abang tak ada, mak tak ada, ayah tak ada tempat mengadu.
Lihat betapa rosak hati kita. Kita tak nampak tempat pengadu yang paling agung. Yang mak ayah kita pun mengadu kat situ. Yang adik-beradik kita yang baik ni pun mengadu kat situ. Allah. Tapi kita jumpa ada orang yang dia mula kemurungan, dia mula kesedihan, tak ada tempat mengadu. Kita hairan kenapa dia masih tak nampak tempat mengadu dia. Sebab dia tidak biasa mengadu dengan Allah. Orang yang tak biasa mengadu dengan Allah, dia akan rasa dia tak ada tempat mengadu. Walhal Allah Ta'ala berikan kepada kita ruang yang cukup luas untuk kita mengadu. Setiap kalau seorang tu mengadu pada Allah, seminimum selain daripada pahala dan darjat yang bersifat kerohanian tadi, paling minimum seorang mengadu, dia dah hilang tension dia. Tapi dengan syarat mengadu betul. Sebab saya dah doa besar hati juga Ustaz, kerana awak cuma gunakan skrip, awak tak gunakan hati dan jiwa awak. Cuba duk menangis sungguh-sungguh depan Allah, menangis, hinakan diri depan Allah dalam pengaduan. Pilih waktu malam, tuan-tuan buang tidur kita, kurangkan tidur, nak tunjuk bersungguhnya kita nak mengadu pada Allah. Kerana di malam hari itu malam yang membantu keikhlasan kita. Malam hari membantu kekhusyukan kita. Malam hari membantu kekuatan rohani. Kerana kerohanian kita dia tak kuat siang hari, dia kuat malam hari. Fizikal kita tuan-tuan kuat siang hari. Sebab tu nampak siang hari cergas. Malam hari fizikal kita lemah, nak tidur fizikal kita. Tapi rohani kita dia kuat pada malam hari. Siang hari dia lemah kerana fizikal kita sibuk dengan urusan duniawi. Nak kerja, buka kedai, pergi pejabat, hantar anak, ni sibuk. Maka rohani kita nampak tak ada tempat aku ni. Sebab tu kita lupa nak selawat, lupa nak zikir, lupa. Rohani tak ada tempat di siang hari. Dia sibuk jasad dan fizikal. Tapi pada malam hari rohani kuat. Sebab itu munajat malam hari memberi hak kepada kerohanian kita. Tuan-tuan dapati malam memang badan kita penat, nak tidur lah. Saya musafir seharian nak tidur. Tapi kerohanian kita meronta-ronta minta, lalu berkata, ini waktuku, sila beri waktuku. Ini waktu aku merasakan keindahan hidupku, kemanisan hidupku. Rohani meronta-ronta. Akhirnya rohani memaksa jasad ini jangan tidur, untuk beri hak dia bermunajat. Tu ada hari tak tidur kita, so, penat siang kita tak tidur. Tapi kita bila tak tidur tak boleh buka kedai. Buka kedai pun 12 malam. Kita tak boleh tidur. Kita tak tidur malam, takkan nak pergi pejabat. Pejabat apa pula? Habis tak tidur, tak pergi pejabat lah malam-malam. Orang kata gila pula. Atau pergi sekolah lah malam. Dan saya tak penat malam ni, saya pergi sekolah. Mengajar hantu jin. Fizikal kita tak boleh tidur, kita lupa. Ia adalah desakan rohani kita. Bangun, bangkit, berikan waktu aku untuk bermunajat dengan Tuhanku, untuk aku merasakan kekuatanku, ketenanganku. Kita abaikan. Di tengah malam dia gerak, kita bangun 3 pagi bangun, kita kata sambung tidur balik. Rohani menangis, kerohanian kita menangis. Dek cuainya jasad beri hak. Akhirnya hati kita lemah. Fizikal nampak gagah, hati lemah. Yang kita sebut semalam, iza syika falan taqasha. Ini kena masalah sikit, menjerit menolong. Sebab apa? Bukan kerana fizikalnya, hatinya lemah. Sikit je masalah, kena duri sikit. Kata iza syika, kena duri sikit je, cocok sikit, dia punya jerit macam kena hukum pancung. Sikit. Aduh, sakit duri, cedera parah dah aku. Cedera parah. Sikit duri. Dia duk jerit, cedera parah dah aku. Tengok selumbar je masuk dalam. Terus tak senang dia. Katanya orang yang tak beri hak pada kerohanian dia. Sebab tu kita tanya, ni malam hari bermunajat. Munajat malam hari. Kita akan sampai satu waktu malam kita mula tak boleh tidur. Kita duk kata sebab keciman ni tak boleh tidur. Sebab ni darah ni naik, sebab tu sebab ni. Tak, fizikal kita dipaksa oleh rohani kita beri hak dia. Maka gunakan waktu yang memang tak boleh tidur. Ataupun kadang-kadang ada orang tu, saya boleh tidur sejam 2 jam je malam hari. Silakan baca Quran.
Silakan baca Quran, silakan berdoa, sila bermunajat, sila mengadu, pintu pengaduan terbuka. Dan pada malam hari ia nampak lebih luas, lebih mustajab. Tapi hati kita ataupun kita tak mengadu pada Allah pada malam hari khususnya. Kemudian kata Syekh, bagaimana hati nak bersih, kosong dari tauhid, kosong daripada keimanan, dan kosong pula daripada takwa. 3 benda: tauhid, iman dan takwa. Baik, tauhid telah kita jelaskan, pergantungan dengan Allah, keesaan Allah, yang memberi rezeki, yang beri hidup, yang beri mati, Allah. Katakan siapa yang menciptakan malam dan siang, Allah. Katakan siapa yang mendatangkan cahaya, Allah. Katakan siapa yang memberi makan dan rezeki, Allah. Katakan siapa yang menciptakan alam ini, Allah. Ini tauhid Allah. Kita melihat kekuasaan, kehendak dan segala-galanya milik Allah. Dan bila kita sebut keimanan, tunduklah kita, tunduk. Ngakulah kita, ya Allah, aku tak ada apa. Ya Allah, aku cuma hamba yang hina, yang kerdil. Ya Allah, aku tidak ada nilai kalau tidak Engkau ciptakan aku. Maka tiada nilaiku. Sebagaimana waktu awal penciptaan daripada mani tak ada nilaiku, sehingga Engkau menciptakan aku menjadi manusia, mengangkat nilaiku sebagai manusia, mengatasi sekalian makhluk. Walaqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia sebaik-baik ciptaan. Bila jadi manusia, kalau datang binatang paling cantik, manusia itu lebih utama. Datang makhluk-makhluk lain yang bukan manusia yang jauh lebih hebat, manusia lebih utama. Walaupun nampak manusia itu kecil, kerdil yang baru dilahirkan, tapi Allah telah letakkan kemuliaan. Ni kalau hilang anak manusia, cik ni satu dunia kecoh. Kalau hilang anak binatang, orang tak kecoh. Hilang anak arnab, mana anak-anak dia? Tak kecoh. Beli anak lain, kita kata. Hilang anak binatang belaang, tak kecoh kalau kecoh dalam keluarga. Tapi hilang anak hilang. Baby hilang satu hospital, seorang hilang. Satu hospital kena inquiry, tutup. Satu Malaysia kena keluar, semua buat roadblock, satu bayi hilang. Kenapa Allah mengangkat manusia? Bila Allah mengangkat manusia, semua orang beri perhatian pada manusia tadi. Ini hebatnya manusia, Allah angkat kemuliaan. Maka atas dasar keimanan kita lihat, dulu kita tak ada apa-apa, Allah muliakan kita menjadi manusia. Dan Allah beri satu tempoh untuk kita mengenali hidup ini. Sebenarnya Allah Ta'ala angkat kedudukan kita dengan cara ibadat. Tahu-tahu mula-mula Allah tidak muliakan kita dengan ibadat. Allah muliakan kita sebagai seorang manusia. Maknanya, kalau kita lahir, dalam baby kita, sebelum kita balik, orang nampak semua bagus budak ni. Salahnya tak dianggap salah, sebab dia budak. Tapi bila mula dia tempoh balik, maka untuk nampak dia bagus, dia perlu melakukan amal soleh. Bila dia dah besar, dia tak buat amal soleh, orang tak nampak, tak guna budak ni, patut mati kecil. Tapi dia buat amal soleh, Allah angkat dia. Pada permulaan dia manusia, tidak diangkat dengan sebab amal soleh. Sebab si budak ni kalau semayang macam mana, orang tak akan angkat dia. Sebab dia dalam proses untuk mengenali dunia, untuk mengenali ilmunya. Tapi bila dia sudah balik, untuk dikenali agamanya dan Tuhannya. Dan bila makin tua, bila dia makin tua, maka Allah angkat dia dengan keikhlasan dia. Dia tak mampu lagi buat ibadat macam zaman muda. Tak mampu dah, kita dah tua. Tuan-tuan dah masuk 60 tahun, lutut kita dah tak berapa kuat. Sembahyang pun terpaksa duduk. Nak ke masjid pun terpaksa dipimpin, dipapah, masuk 60, masuk 70. Mereka dah tak selesa. Ketika itu Allah menilai hasil daripada segala amal soleh kita yang sedang membenih dalam hati keikhlasan kita. Kita kena jumpa orang tua yang ikhlas. Dia tak mampu buat ibadat macam muda, tapi keikhlasannya bersinar. Luar biasa keikhlasannya. Maka nilainya di situ. Siap perangkat manusia ada nilai tersendiri. Lepas tu saya kata nilai kanak-kanak, even kalau dia kafir pun kita nampak mulia. Kalau dia mati dalam keadaan itu pun dia pun masuk syurga, orang kafir. Orang kafir yang kanak-kanak ni yang belum balik, kalau dia mati pun masuk syurga. Kan nilainya ketika itu bukan ketaatannya pada Allah, tapi kemanusiaannya. Bila dia mula balik, nilainya ketaatan. Siapa yang kufur dalam neraka, tak kira siapa. Waktu kecil, kalaupun dia, kita katakan hidup dalam keluarga kafir,
dia tetap masuk syurga. Anak-anak kecil yang mati sebelum balik akan masuk syurga dengan sepakat ulama. Kenilaiannya ketika itu kerana kemanusiaannya. Tapi bila dia mula mengenali, berakal, balik, nilainya pada ketaatannya pada Allah, keimanannya. Bila dia tidak beriman, dia tak ada nilai, maka tempatnya dalam neraka. Belum masuk neraka, kat dunia dah kena bakar. Kena kata Syekh Abdul Qadir, hati kamu tak ada iman, yakni kepercayaan, keyakinan. Dan hati kamu ini pula tak ada takwa. Sebab tu hati ni kosong, takwa. Dan kita faham apa itu takwa: melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, dan takutkan neraka. Takutkan neraka Allah itu tanda takwa. Kerana orang bertakwa seharian takutkan neraka dan rindukan syurga. Kerana kata Syekh, sebab itu kamu terhijab. Sebab dalam hati kamu tak ada benda ni. Tauhid tak ada, iman tak ada, takwa tak ada. Maka kamu terhijab. Sebab apa kamu terhijab? Kamu dihijab oleh siapa? Pertama, kamu dihijab oleh manusia. First kali manusia. Sedangkan kita dah tahu manusia pergi dan kembali, hidup dan mati, sihat dan sakit, tua dan muda. Lihatlah bagaimana perubahan fizikal manusia untuk kita tak boleh bergantung dengan dia. Dulu dia kaya, sekarang dia miskin. Dulu dia ada jawatan, sekarang dia dah tak ada jawatan. Dulu dia gagah, sekarang dia dah lemah. Dulu dia sayang kita, sekarang dia serabut dengan kita. Dulu dia member kancing kita, sekarang jumpa sikit kita rasa nak gaduh. Macam mana kita nak gantung dengan orang kalau perangainya berubah-ubah macam tu? Tak boleh. Manusia ini cuma ujian kita dengan Allah. Ujian. Saya tengok isteri saya, ujian saya. Yang ni tengok suami dia, ujian. Dia tak boleh harapkan kesempurnaan daripada orang paling mesra rapat dengan dia. Tak boleh harap. Saya tahu isteri saya ni ujian Allah pada saya. Wanita yang soleh tahu suami dia ujian Allah padanya untuk dia mentaati Allah. Kita tahu anak-anak kita ujian Allah. Harta kita ujian. Ia bukan tempat sandaran, pergantungan. Ia ujian. Kita dah sebut sebelum ini, setiap ujian siapkan jawapan paling baik. Saya dah sediakan jawapan untuk semua itu. Untuk isteri saya, untuk anak-anak saya, untuk sahabat-sahabat saya. Maka perkara yang penting ialah bagaimana kita nak tengok manusia ini bukan sandaran, bukan harapan, cuma ujian. Cuma ujian kepada kita. Jadi jangan manusia menghalang kita dari Allah. Yang kedua yang menghalang kita daripada mendapat hati yang baik ialah kerana kita terlalu percaya pada sebab musabab, sehingga kita lupa pada musabib. Musabib yakni Allah yang ciptakan sebab. Orang ni tahu, orang ni memang cukup yakin matinya sebab kanser, matinya sebab penyakit jantung, matinya kerana itu. Duk percaya pada sebab ini dengan begitu kuat. Dia duk protek jantung dia sehingga dia lupa protek agama dia. Dia lupa Allah boleh matikan dia dengan cara lain. Kerana yang menciptakan sebab tu Allah. Sebab tu ada kita dengar orang sakit jantung tak mati-mati. Pas sakit jantung lepas bypass itu tak mati dia. Hidup walaupun nyawanya macam dalam lubang jauh hidup. Ini yang sihat segar bugar jantung pun tak ada masalah, mati. Di situ kita belajar, jangan duk bergantung pada sebab. Jangan terlalu takut pada sebab. Sebab itu makhluk Allah. Maksudnya apa? Kata orang duk fikir kita ustaz jantung kena sihat untuk kita hidup panjang. Jadi macam sebab tu saya tak pergi keluar subuh ustaz, saya jaga jantung. Buat bagaimana? Berlari tasik titi wangsa. Pagi-pagi berlari, jogging, jaga jantung. Sayangilah jantung anda. Itu slogan saya. Bukan sayangi agama anda, jantung dulu. Dia pun berkayuh basikal, bla bla. Akhir mati sebab tu je. Dia mati dengan sebab yang dirasa boleh menyembuh jantung dia. Dia kata naik basikal ni bagus untuk jantung. Setiap kayuhan, jantung kita ini bagus. Dia mengembalikan kelakian kita, bla bla kelebihan disebut. Tahu-tahu mati terlanggar lubang. Dia boleh mati dengan sebab yang dia ingat penyembuh. Ustaz ni obat ni bagus. Kalau kita makan, kita jadi kuat. Dia pun makan-makan bukan jadi kuat, makin lemah dia. Mati sebab ubat tu. Setiap kali manusia dia tengok sebab tu penyebab, maka Allah jadikan sebab yang dianggap penyebab menjadi musuh kepada apa yang dia kehendaki.
Kita dok fikir kerana harta kita boleh dimuliakan. Akhir carilah harta, kita punya slogan be a millionaire, always be a millionaire. Sentiasa jadi milioner. Untuk apa? Untuk dimuliakan. Kita mau cari, makin ramai orang menyampuh kita. Makin kita update dalam kita IG, makin orang menyampuh kita. Kita tunjuk duit. Gitu gini, orang menyampuh, orang tak mulia orang kita. Lalu kita kata, bukankah dulu aku rasa miskin sebab dihina, bukan kaya. Kenapa jadi macam tu? Kerana kamu mula beriman pada sebab, kamu lupa Tuhan penyebab. Tuan-tuan, kita mulia kerana Allah muliakan kita. Allah sebut dalam Quran kemuliaan ini. Bila Allah nak muliakan kita, kita tak perlu kekayaan, kita tak perlu kuasa, maka Allah muliakan kita. Makanya kalau kita baca surat khabar hari ni, kita dengar orang-orang yang biasa-biasa, Allah nak angkat dia. Orang panggil apa ni? Tak kira abang apa pun, istilah abang-abang. Sebab dia ni mulia sangat, nak tolong orang masa banyak, orang pun muliakan dia. Dah dia lebih glamour pada Perdana Menteri pula. Sebab orang ni Allah muliakan. Walau dia tak ada benda yang boleh dia mulia, melainkan kerana Allah nak muliakan dia. Kerana itu, jangan bergantung pada sebab. Kita tak kata bahawa tak boleh kita melihat sebab, menggunakan sebab. Itu ikhtiar. Sebab ikhtiar. Tapi sebab itu bukan muktamad. Ya betul, sebab asbab saya kenal orang ni, saya boleh kenal orang tu. Sebab ini kabel dia. Ya secara umumnya betul, sebab itu ada. Tapi saya tak letakkan keimanan saya di situ. Mungkin saya tak melalui dia, saya boleh kenal orang ni. Kita kan kadang-kadang nak, dulu orang panggil lobby lah. Tuan-tuan nak jumpa Perdana Menteri, misalnya, ni orang bisnes lah. Dia kena ada pintu masuk dia, lobby. Dia kena lobby orang ni untuk recommend dia jumpa Perdana Menteri sejam, setengah jam. Duk percaya ni, dia lobby ni minta macam-macam lah. Pegawai pelobby panggil. Hatta presiden atau Perdana Menteri satu negara, dia nak jumpa presiden Amerika, dia pun ada pelobby dia. Kena bayar banyak ni akan lobby jumpa presiden Amerika. Nak jumpa dengan presiden Rusia, kalau negara-negara yang kurang-kurang kecil-kecil ni, dia tak semudah tu jumpa, dia kena bayar pada pelobby. Bayarlah 3-4 juta, boleh jumpa sekejap dengan Perdana Menteri, dengan presiden Rusia, untuk minum test cawan kata lagi. Duk percaya sangat sebab ni. Allah boleh pertemukan dia dengan cara yang lain, dengan mudah, dengan cara yang lain. Tuan-tuan pernah dengar atau tidak, ada orang namanya Perdana Menteri, tak kira negara mana, tiba-tiba dia nak jumpa orang ni, sebab orang ni Allah angkat dia, nak jumpa, saya nak jumpa dia. Akhirnya dia datang jumpa dia. Bukan orang ni datang jumpa, dia datang. Lihat bila Allah nak angkat. Oleh sebab itu kita jangan duk beriman pada sebab musabab. Sebab ni lah saya jadi macam ni, sebab ni tak. Sebab itu yang akan binasakan kamu. Ustaz dia, sebab dia Ustaz saya boleh naik hari ni. Ya, sebab dia juga kamu akan jatuh hari ni. Dengan mudah. Sebab tu orang-orang yang rasa dia ni penyebab, dia bercakap semua. Awak ingat sebab saya tahu, sebab saya awak boleh makan. Kalau tak ada saya, awak tak boleh makan. Tiba-tiba dua-dua tak boleh makan. Dua-dua ICU tak boleh makan, minum je, cocok je air kat badan. Jangan percaya pada sebab. Dan kalau andai kata Allah jadikan kita sebab kepada seseorang itu mulia atau mendapat bahagiannya, maka jangan berbangga kerana kita sebab. Sebab saya lah awak pandai, kalau tak saja saya tak pandai awak. Jangan berbangga. Allah boleh mengadakan sebab dengan mudah. Pertama, saya katakan kita jangan duk pegang pada sebab kuat. Sebab cuma ikhtiar. Yang kedua, orang-orang yang mendapati dia sebab. Seorang ibu nampak sebab ibu ni bagi tuition ke anak, doa, solat sunat, puasa sunat, anak pun berjaya lah SPM, dapatlah straight A. Dia kata dia anak-anak mak semua mak buat macam tu. Yang angah pula nak periksa, mak pasang puasa sunat, dia rasa sebab dia. Jangan berbangga. Kalau pun kita nampak sebab, cukup berkata hadza min fadli rabbi, ini kurnia Allah. Kerana kadang-kadang si ibu ni dia buat benda yang sama, ni angah ni dapat tak macam halung dia. Maknanya kamu jangan menganggap kamu sebab. Ya, kalau ketika mana kita melihat kita seperti sebabnya, maka jangan berbangga. Katakan ini kurnia Allah. Kerana Allah Ta'ala boleh tukar. Setiap kali kita berbangga, sebenarnya kita sedang mendedahkan nikmat itu hilang. Dan setiap kali kita menyebut-nyebut kemuliaan, kita sebenarnya seperti memanggil kehinaan.
Jangan dipanggil kehinaan dengan menyebut kelebihan. Bahkan bersyukurlah dengan setiap kelebihan dan kembalikan kepada Tuhan yang menciptakan. Nasib bertambah nikmat kita. Kalau tuan-tuan nampak tuan-tuan sebab pada kebaikan itu dan ini, jangan mendakwa. Jangan mendakwa dengan maksud berbangga. Katakan ini daripada Allah. Dan Allah boleh saja mengubah pada siapa yang dikehendaki. Maka ini asas bagaimana kita nak didik hati kita, hubungan dengan manusia dan juga sebab musabab. Jangan letak pergantungan pada sebab musabab, dan jangan jadikan kita ini bila nampak kitalah penyebab lalu kita berbangga. Jangan, kerana semua ini kurnia Allah Ta'ala sebagai ujian. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.